Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku, yang telah like semua video aku. Aku nak cakap thank you so much for your support. Aku akan always look forward untuk share dengan korang video-video ataupun konten-konten yang menarik mengenai cerita pendek, kisah benar dan juga fakta-fakta hiburan sensasi untuk korang. So hari ni aku nak share dengan korang satu kisah yang berlaku pada sekitar tahun 90-an antara seorang bayi dan juga satu kumpulan rock yang berstatus legendary. So okay, tanpa membuang masa lagi, let's go! Untuk korang yang minat dengan music grunge ataupun alternatif, mesti korang kenal sangat dengan satu band ni yang namanya adalah Nirvana. Okay, band Nirvana ni dia teramatlah dikenali sebagai yang terbaik lah untuk genre grunge ni. Diorang terlampau dikenali sampaikan dia punya frontman iaitu mendiang Kurt Cobain diberi gelaran sebagai The Godfather of Grunge. Power tak power, and time tu umur dia baru berapa je, teramat muda. So pada tahun 1991, album mereka iaitu Nevermind diterbitkan, dan album itu telah menjadi satu fenomena yang besar gila tau, yang besar gila dalam dunia muzik. Dia telah memberi satu impact yang aku tak tahu lain macam lah. Setengah orang kata Nirvana change the way how grunge music is supposed to be. Diorang ni memang influential lah dalam segi genre grunge ni. Dan juga dia punya kulit album tu, okay, album cover Nevermind tu juga telah menjadi satu fenomena tau pada zaman tu. Sebab dia punya kulit album tu orang kata macam memang totally lain daripada yang lain lah. Memang orang kata itu kulit album yang paling gempak lah sepanjang zaman. Sampai tahap macam tu. Tapi kan guys, untuk kulit album tu dia telah menimbulkan satu isu panas tau. Okay, isu panas ni timbul selepas 30 tahun yang lepas. Kalau korang nak tahu lah, kulit album Nevermind ni dia ada gambar seorang bayi tengah berenang, betul tak? Bayi tu nama dia adalah Spencer Elden. Gambar dia telah digunakan untuk kulit album Nevermind. Dia telah memfailkan saman atas dakwaan pornografi kanak-kanak. So itulah, selepas 30 tahun dia decide untuk memfailkan saman terhadap Nirvana. Apa sebabnya? Jom kita tengok apa sebenarnya yang Spencer Elden ni nak saman dorang ni. So dekat dalam kulit album tu kan, korang sure pernah tengok. Okay, Spencer Elden dia, okay, kita panggil dia Spencer, senang, susah pula nak sebut nama dia ni. So dekat kulit album ni menunjukkan Spencer sebagai bayi sedang berenang tau, sedang berenang dalam air dengan dia punya kemaluannya terdedah lah. Masa tu dia bayi lagi. Jadi dekat gambar tu kan, dia menunjukkan satu simbol kapitalism, okay, di mana seorang bayi yang baru lahir sedang berenang dan dia sedang menuju ke arah wang yang dilekatkan pada mata kail. Tapi kalau nak ikutkan gambar bayi yang berbogil, yang tidak diseksualkan, sebenarnya dia tidak dianggap sebagai satu pornografi kanak-kanak atau di bawah undang-undang Amerika Syarikat. Cuma menurut peguam Spencer yang bernama Robert Y. Lewis, dia mempunyai tafsiran yang berbeza sedikit lah. So bagi dia menganggap benda ni adalah satu yang melampaui batas. So Lewis ni dia mendakwa bahawa dengan gambar bayi yang sedang menuju ke arah wang atau mengejar wang telah disimbolkan sebagai pekerja seks. So itu dia punya tafsiran lah. So disebabkan itu, Spencer yang berumur sebaya dengan album tu, dia telah memfailkan saman sekurang-kurangnya sebanyak 150,000 US dollars, iaitu bersamaan dengan 629,000 ringgit Malaysia. Gila banyak tu. Okay, and dia telah memfailkan saman terhadap semua yang terlibat dengan Nirvana, termasuk ahli kumpulan Nirvana yang masih hidup iaitu sekarang Dave Grohl dan juga Chris Novoselic. Tapi bukan setakat tu je lah, saman tu juga turut difailkan terhadap Courtney Love. Dia lah yang mewarisi harta-harta Kurt Cobain dan juga pengurus-pengurus harta Kurt Cobain. Dan dia punya juru gambar yang bernama Kirk Weddle, okay, yang photoshoot gambar si Spencer masa bayi ni, dia pun turut difailkan saman oleh Spencer dan juga syarikat-syarikat rakaman yang telah menerbit dan juga mengedar album Nirvana yang fenomena yang gila time tu. Dia memfailkan saman terhadap semua. Memang dia bagi kau-kau lah. Tapi guys, apa yang aku heran dengan Spencer ni, okay lah, fine, dia nak saman semua bagai kan. Tapi kulit album tu kan, si Spencer ni dia ada buat penggambaran semula tau.
kulit album Nevermind ni. Okay, dia membuat penggambaran semula sempena ulang tahun album itu, yang ke-10, yang ke-17, yang ke-20 dan juga yang ke-25. So macam nak juga tahu apa motif dia sebenarnya. Dia saman tapi at the same time dia macam bangga ataupun mengagungkan album Nevermind ni. Cuma daripada Spencer dia mempunyai, macam mana orang nak kata, dia meluahkan perasaan bercampur baur disebabkan kulit album ni dia menjadi terkenal ataupun dia telah dieksploitasi. Tapi walaupun Spencer telah memfailkan saman, sampai sekarang Spencer dia tidak menganggap kulit album tu sebagai ada unsur pornografi kanak-kanak. So macam okay, what's the play here kan? So maybe apa yang boleh nampak lah daripada sini, Spencer mungkin dia nak memfailkan saman sebab dia mahu mendapat pampasan yang setimpal lah, okay, oleh gambar dia yang digunakan semasa dia bayi lagi. Bodoh lipas. So bagi Spencer, apa yang telah terjadi memang tak boleh diubah lah. So dia failkan saman ni sebab dia tidak mendapat papasan yang sewajarnya lah. Nak dijadikan cerita lah, okay. Pada tahun 1991, dia punya jurugambar iaitu Kirk Weddle, dia mengatakan bahawa dia telah meminta kebenaran ibu bapa Spencer untuk mengambil gambar anak mereka untuk dijadikan sebagai kulit album. So dia offer ibu bapa Spencer ni sebanyak $200 lah untuk mengambil gambar anak mereka ini. Okay, time tu $200 tak banyak lagi lah sebab yalah pada waktu itu Nirvana mereka belum dikenali lagi lah. Tapi apabila Nirvana dia punya status telah melonjak naik yang gila-gila punya, dan album Nevermind ni telah meletup dan berjaya dijual sebanyak 30 juta unit, ibu bapa Spencer ataupun Spencer tidak mendapat sebarang pampasan pun daripada keuntungan jualan unit semua tu. Dan Spencer juga ada menyatakan bahawa dia telah pun mencuba untuk menghubungi Dave Grohl dan juga Chris Novoselic, tapi dia tidak mendapat ataupun dia tidak dilayan oleh mereka berdua. Panas lah member kan. Memang bengang lah. Cuma yang peliknya, okey, menurut peguam itu mendakwa bahawa ibu bapa Spencer tidak pernah menandatangani ataupun tak pernah bersetuju dengan apa-apa pun untuk gambar Spencer ni digunakan sebagai kulit album Nevermind ni. So macam ada konspirasi sikit lah aku rasa kan. Tak tahulah apa benda sebab ni kan. Pada tahun 2008, okey, bapa kepada Spencer, nama dia adalah Rick. Dia menceritakan semula apa yang jadi sebenarnya. Dia menceritakan sesi penggambaran yang berlaku pada tahun 1991. Dia mendakwa rakannya iaitu Kirk Weddle yang jurugambar mengambil gambar Spencer ni, dia telah menawarkan $200 lah untuk menangkap gambar anaknya. Rick mendakwa bukan sahaja Spencer, ramai lagi kanak-kanak ataupun bayi yang menjadi model untuk sesi penggambaran Kirk Weddle ni. Sampaikan keadaan di kolam yang nak ambil photoshoot tu dah macam pesta dah, si Rick ni cakap penuh gila. Dan dia pun tak pasti apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ada parti ke? Ada photoshoot ke? Benda ni kan. Member pun jam. Yang kelakar je, Rick hampir dia terlupa bahawa itu adalah sesi penggambaran. Sampaikanlah gambar anak dia iaitu Spencer terpampang keluar dekat Tower Records. Kalau korang tahu Tower Records kan, Tower Records ni dulu memang kalau nak cari album yang gempak ke apa, that's the place lah. So gambar dia terpampang dekat Tower Records 3 bulan kemudian. 3 bulan member sudah lupa tahu kisah apa tahu Dan Kurt Cobain telah memilih gambar Spencer itu untuk dijadikan sebagai kulit album Nirvana pada time tu. Dan of course lah, gambar itu telah diedit lah untuk meletakkan wang yang melekat kepada mata kail tu. So dia nak bagikan album Nevermind ni macam something different lah. Jadi 2 bulan lepas itu, Geffen Records telah menghadiahkan sebuah album platinum dan juga teddy bear kepada Spencer yang berumur 1 tahun pada ketika itu. Tuntutan saman itu juga memetik kata-kata penulis Michael Azerrad yang menulis biografi Come As You Are, The Story of Nirvana. Menurut biografi itu, Geffen Records mereka mengingin untuk mengambil gambar yang lain, tetapi Kurt Cobain dia mengeras bahawa dia mahu gambar Spencer itu digunakan sebagai kulit album Nevermind. Tapi Kurt Cobain hanya bersetuju untuk menutup kemaluan bayi itu dengan meletakkan stiker yang bertulis, jika anda tersinggung, anda adalah seorang pedofil. Gila, aku tak tahu apa dia punya ni sebenarnya kan. Jadi sudah tentulah Geffen Records ni tidak menambahkan lagi komplikasi
antara mereka dengan Kurt Cobain dan juga Nirvana lah, and of course menambahkan kontroversi kepada kulit album tersebut. So mereka terpaksalah bersetuju dengan Kurt Cobain. Untuk saman yang difailkan oleh Spencer masih tidak dapat lagi pencerahan sama ada berjaya ataupun tidak. Itu semua bergantung kepada mahkamah. So okay guys, apa pendapat korang tentang situasi ini? Sebab setelah, bagi aku lah, selepas 30 tahun album tu telah dikeluarkan, baru sekarang Spencer nak memfailkan saman terhadap Nirvana. Dan yang lagi heran lah, even dia sendiri pun telah penggambaran semula untuk celebrate anniversary Nirvana album Nevermind yang paling gempak lah time tu. And tapi dari segi sebab kenapa dia nak memfailkan saman tu juga boleh difahami jugalah, terutama sekali daripada dia punya ibu bapa punya point of view lah. Okay, sebab mereka pun dah guna gambar anak aku kan, saya nampak dia punya wiwi lagi kan. So mereka mungkin nak juga pampasan. So apa pendapat korang tentang situasi ni? Korang boleh tinggalkan dalam komen semua. Korang boleh cakap lah apa-apalah, and maybe kalau yang mana layan Nirvana, for sure korang layan Nirvana pada time tu, korang boleh cakap lah apa lagu favourite korang dalam album pada ketika itu. Sebab bagi aku album Nevermind, semua lagu dia terbaik gila. Aku memang enjoy lah. Even aku pun ada dia punya album tu, aku still simpan sampai sekarang lagi. So okay guys, aku harap korang enjoy dengan aku punya cerita pendek dan ataupun kisah benar malam ni. And aku harap aku tak ada tersalah cakap ke, tak ada tersinggung perasaan sesiapa ke. Kalau ada, aku nak cakap minta maaf, and aku nak cakap thank you sebab korang tengok video-video aku. And of course, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Jangan lupa untuk like semua video aku. Kalau korang suka, boleh share kepada kawan-kawan korang, family korang, semualah share kat siapa-siapa. Alright, semoga aku punya channel ni boleh meningkat lagi lah dalam YouTube ni. So, thank you guys for the support. As always, never stop creating. I'll see you in the next video. Stay safe, take care, stay healthy. Bye bye. Assalamualaikum.